Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam pelajaran bahasa Al-Quran. Untuk hari ini insya-Allah saya akan memperkenalkan sedikit sebanyak berkenaan dengan simbol pelaku. Sebab kita kata setiap kata kerja di dalam bahasa Al-Quran tidak mengira fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Ia akan ada satu package dengan pelaku, ya. Pelaku ialah sesuatu individu ataupun yang terlibat ataupun yang melakukan perbuatan itu. Kalau kita kata pelaku ni, ramai orang tak faham apa yang dimaksudkan pelaku ni. Pelaku ni adakah orang yang melakukan tu ke? Ya, dia adalah orang yang melakukan kata kerja itu. Saya membaca, nyakit pelakunya adalah saya. Kalau kita kata saya jatuh, maka saya itulah jadi pelaku. Dia kadang-kadang tu perkataan pelaku itu mempunyai makna yang luas dalam bahasa Al-Quran. Jadi kita untuk secara ni kita terfaham bahawa pelaku ni adalah orang yang melakukan kata-kata kerja dalam satu-satu ayat itu dikenali sebagai pelaku. Tiga jenis pelaku yang ada di dalam bahasa Al-Quran. Yang pertama, kata kerja atau kata nama berbaris di hadapan selepas kata kerja. Jadi kita kena faham bahawa pelaku jenis pertama ini ialah perkataan yang berbaris depan atau berkenaan sama marfu'. Kita akan belajar kemudian insya-Allah, yang berada selepas kata kerja. Selepas, ya. Kalau sebelum dia tak kira sebagai pelaku. Selepas, ya. Itu yang pertama. Kalau tidak ada selepas dia itu pelaku ataupun perkataan yang marfu' yang layak menjadi pelaku, maka pelaku itu dilihat pada dhamir ataupun simbol. Dhamir ataupun simbol. Biasanya kalau fi'il madhi, dia punya dhamir ataupun simbol dia di akhir, ya. Kharajtu contohnya, nawaitu. Tu itulah sebagai simbol ataupun dhamir pelaku. Baik. Ataupun simbol pelaku, ya. Untuk fi'il mudhari' ini dia lain sikit. Sebab kadang-kadang tu dia fi'il mudhari' ni dia ada simbol mudhari'. Kadang-kadang tu melalui simbol mudhari' itu kita sudah agak ataupun kita sudah dapat mengagak siapa pelakunya. Sebab itulah penting simbol mudhari' itu iaitu Anita. Hamzah mewakili saya. Simbol dia bukan dhamir, itu dia adalah simbol mudhari' yang menggambarkan pelaku, ya. Hamzah mewakili saya, ta mewakili awak, nun mewakili kami, dan ya mewakili dia. Itu yang kita pelajari dalam pelajaran-pelajaran yang lepas. Sila rujuk yang kalau tak ingat insya-Allah. Dan kalau tidak ada simbol ataupun dhamir yang boleh kita jadikan dia sebagai indikator untuk menetapkan ataupun mengatakan siapa pelaku dia, maka marulah kita pergi kepada langkah yang ketiga, iaitu kita menganggap bahawa pelaku kata kerja itu tersembunyi atau kita namakan dia. Ingat insya-Allah istilah saya kena bagi insya-Allah. Istilahnya adalah mustatir, iaitu hidden, ya. Kita tengok beberapa ayat Al-Quran dan kita cuba keluarkan pelaku berdasarkan teori yang kita beri ini. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ini daripada surah apa, ya? Bismillahirrahmanirrahim daripada juz amma. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Cuba keluarkan satu fi'il mudhari' dalam ayat ni. Jadi fi'il mudhari' ni adalah perkataan yasduru dan juga yurau. Ya, inilah indikator yang kita mengatakan bahawa dia fi'il mudhari'. Tapi saya nak hari ni pada ayat ni nak perkataan yasduru saja dulu insya-Allah. Yasduru. Perhatikan pada perkataan yasduru. Yasduru fi'il mudhari'. Bagaimana kita kata dia fi'il mudhari'? Sebab dia ada tanda ya di hadapan ini. Itu indikator penting untuk kita tahu dia tu fi'il mudhari', dan dia juga boleh membantu kita untuk mengetahui siapa pelakunya, ya. Pelakunya adalah third person ataupun orang yang ketiga yang mewakili dia ataupun mereka. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, ya, yasduru ni fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Siapa pelaku dia? Pelaku dia
An-nasu. Kenapa an-nasu menjadi pelaku? Layak menjadi pelaku kerana barisnya di hadapan ataupun dikenali sebagai, ambil insya-Allah perkataan ini marfu'. Kadang-kadang tu kita nak bagi tahu istilah-istilah dia ni umi juga. Tapi ada setengah istilah tu memang kita tak boleh nak terjemah, tak boleh memang tak boleh nak terjemah. Bukan tak nak terjemah, tapi tak boleh nak terjemah marfu' tu. Sebab perkataan marfu' ini kadang-kadang tu kalau kita terjemah bagi depan, tak semua yang bagi depan tu dikira marfu'. Ada juga tanda marfu' yang lain. Jadi sebut gitu je lah, marfu' ataupun untuk pengetahuan kita untuk sementara ni bagi depan, insya-Allah. Yauma idzin yasdurun nasu. Jadi su ini, an-nasu, su ini dikira fa'il ataupun pelaku, tandanya adalah baris di hadapan. Siapa pelaku bagi perkataan yasduru? An-nasu. Kita belajar nahwu ni kadang-kadang tu perlu kita tahu maknanya apa maksud yasduru ya. Yasduru tu daripada kata dasar saudara. Saudara ini maksudnya keluar ya, keluar. Yasduru. Yauma idzin yasduru, keluar. Timbul keluar yasduru ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Boleh rujuk kepada tafsir ataupun terjemahan Quran insya-Allah. Hari ini kita belajar hanyalah tata bahasa ataupun kaedah yang kita nak bagi tahu tu insya-Allah ya. Yasduru ya. Jadi siapa pelaku bagi yasduru? An-nasu. Tandanya adalah marfu' pada perkataan selepasnya. Maka ini contoh perkataan ataupun kata kerja yang dia punya pelakunya terus ada di depan dia, iaitu perkataan yang dibaca dengan marfu' ataupun baris di hadapan. Baik. Kaedah yang kedua ya, kita simbol ataupun dhamir. Baik, kita tengok pada contoh yang kedua, iaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Juga kita ambil daripada surah-surah daripada juzuk amma yang kita namakan di Malaysia ni sebagai ayat-ayat lazim ya. InsyaAllah untuk kita memahami dan menghadam kaedahnya itu senang-senang insyaAllah ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Agaknya apakah perkataan ataupun kata kerja yang mewakili fi'il mudhari'? Sudah tentu yadkhuluna, tak? Yadkhuluna. Kenapa kita kata yadkhuluna ni fa'il mudhari'? Sebab dia mempunyai satu indikator ataupun simbol yang diwakili oleh ya. Itulah yang menyebabkan kita sebut dia itu fa'il mudhari'. Manakala jaa ni tak boleh jadi fa'il mudhari', ra'aita ni tak boleh jadi fa'il mudhari'. Itu fa'il madhi yang kita telah belajar pada masa-masa yang dah lepas. Fa'il madhi memang dah lepas dah pun, kita dah belajar dah pun. Itu dia. Fa'il madhi terbeza-bezakan. Yadkhuluna fa'ilun mudhari'. Apa tandanya? Iaitu ya, indikator fa'il mudhari' ataupun simbol fa'il mudhari'. Ya, inilah mengatakan kita katakan dia adalah fa'il mudhari'. Baik. Siapa pelakunya? Itu yang berdua yang perlu kita tahu ya. Untuk kaedah kata dasar ni, kita setiap kata kerja atau kata kerja dulu sementara ni, kata kerja ni kita kena tahu ada beberapa elemen yang penting yang biasanya kita beri latihan, iaitu pertamanya kena tahu kata dasar. Kata dasarnya dah, kha dan lam ya, contohnya. Yang kedua, apakah kata kerja atau nama biasa kata kerja ya. Kata kerja jatuh pada masa madhi ke mudhari', itu mudhari'. Baik, wazannya jatuh wazan nombor berapa? Jatuhnya wazan nombor 1. Yadkhulu, dakhala yadkhulu, jatuh wazan nombor 1. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah ini hari ni kita sampai kepada pelakunya insya-Allah. Ada beberapa elemen depan ni kita akan buat rujukan ataupun membuat ulang kaji secara menyeluruh supaya kita dapat hadam semua elemen bagi kata kerja insya-Allah. Sebab sebenarnya kata kerja merupakan suatu perkara yang amat penting untuk kita kuasai di dalam memahami bahasa Al-Quran. Itu rahsia dia sebenarnya. Jadi kita kembali kepada yadkhuluna. Yadkhuluna ini adalah fi'il mudhari', yang mana kita kata dia fi'il mudhari' sebab ada ya di hadapan. Siapakah pelakunya? Pelakunya adalah simbol waw ini. Waw ini adalah pelaku. Tengok ya insya-Allah, sebesarkan waw ini adalah pelakunya. Untuk pengetahuan kita dalam fi'il mudhari' ini, dia agak hampir samalah dengan fi'il madhi tu, tapi dia ada bezalah sikit ya. Tak apalah, insya-Allah jangan keliru tu. Dan dalam fi'il madhi kita ingat dulu, kalau waw juga dia bermaksud ramai mereka. Waw tu mereka dalam
fi'il dalam fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari' ni waw juga dia menunjukkan ramai, menunjukkan ramai waw tu, ramai. Waw dia ramai je, waw, ramai Waw, ramainya waw. Jadi waw ataupun simbol dhamir waw di akhir kata kerja itu ia melambangkan kata kerja itu pelakunya adalah ramai. Ingat insya-Allah tu sama ada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' sama sahaja. Cuma dalam fi'il mudhari' ini waw ini dia memang tanda ramai, tetapi siapa yang ramai itu? Mereka ataupun kamu? Mereka ataupun kamu. Mereka third person. Kamu second person. Siapakah waw itu? Itu yang menjadi menjadi persoalan kita dalam fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi, ingat tu waw tu confirm mereka. Tapi kalau fi'il mudhari', waw itu masih lagi tak tahu sama ada third person ataupun second person, sebab dia fi'il mudhari', dia masih lagi dalam akan dilakukan ataupun sedang berlaku. Benda tu boleh berubah siapa yang lakukan tu. Itu dia punya falsafah dia. Boleh berubah. Kalau fi'il madhi, kalau waw tu confirm lah mereka. Sebab memang dah berlaku dah, orang tahu dalam sejarah dah, memang tepat lah. Yang menjadi bapa kemerdekaan kita ialah Tengku Abdul Rahman. Contohnya dah kekal lah, tak boleh ubah lagi lah. Jadi waw dalam fi'il mudhari' ini masih lagi tidak tahu siapa yang lakukan, melainkan kita merujuk kepada dia punya simbol ya. Kita kata simbol ya dalam fi'il mudhari' ini menunjukkan bahawa dia adalah indikator kepada pelaku second person, bukan second person, third person ya. Third person iaitu dia ataupun mereka. Jadi automatiklah kita terjemah kat sini bahawa waw ini merujuk kepada mereka. Merujuk kepada mereka dengan perantaraan dia punya indikator ya ni. Agaknya kalaulah pelakunya itu waw ini mewakili second person ataupun antum, kamu, apakah indikator fi'il mudhari' itu agaknya? Tadkhuluna. Maka tahulah kita bahawa yang masuk itu ialah kamu. Tu. Tapi kalau yadkhuluna, tahulah kita yang masuk itulah mereka. Apakah penentu bagi kita mengatakan mereka ataupun kamu? Indikator fi'il mudhari'. Sebab itulah penting sangat indikator fi'il mudhari' ini, insya-Allah. Sebab itulah kita jumpa dalam Quran tadkhuluna, yadkhuluna. Kadang-kadang kita tak faham kenapa jadi ta, kenapa jadi ya. Itu indikator yang menentukan fi'il mudhari' itu siapa yang melakukannya ialah ya ataupun ta ini. Ini tanda ramai yang menentukan siapa ramai itu, mereka ataupun kamu. Tengok pada indikator ataupun simbol fi'il mudhari'. Itu dia saya apa yang saya nak bagi tahu, insya-Allah. Jadi itu adalah untuk jenis yang kedua, iaitu kata pelaku ataupun kata pelaku yang dapat di-trace ataupun dapat diketahui melalui dhamir ataupun simbol. Jadi satu lagi syarat untuk ataupun dhamir itu menjadi pelaku, dia mesti berada di akhir di akhir kata kerja tu. Ni kena duduk kat sini ya. Ya ni bukan pelaku, ya ni hanya tanda mudhari', indikator sahaja. Ini dia pelaku dia. Kalau tak ada ni, maka pelaku dia akan sembunyi, mustatir. Contoh mustatir, qul a'udzu birabbil falaq. Mana akadnya fa'il mudhari'? Fa'il mudhari'nya adalah pada perkataan a'udzu ini. A'udzu. Baik, perkataan a'udzu ini tengahnya ada huruf i'lah, tak apa insya-Allah. Huruf i'lah dia punya kata dasarnya ain waw dzal, wazan nombor 1. Huruf i'lah kat tengah tu. Kita belum bicara lagi ya dalam pelajaran kita ni berkenaan dengan huruf i'lah ni, macam mana fa'il mudhari' berperanan dalam huruf i'lah ni. Insya-Allah kita akan pelajari akan datang, insya-Allah. Baik. Untuk masa ni a'udzu ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ya, daripada kata fi'il madhinya adza, fi'il mudhari'nya ya'udzu, dan hari ini kita jumpa bukan ya'udzu tetapi a'udzu. Baik, untuk hari ini kita nak tahu siapa pelaku dia. Siapakah pelaku bagi perkataan a'udzu? Maka pelaku dia dekat sini tidak ada selepas ini tidak ada satu perkataan yang marfu' yang boleh kita kategorikan sebagai pelaku, dan tidak ada juga bukan simbol dhamir pelaku di depan juga tak ada, waw ke apa tak ada. Maka pelaku bagi a'udzu ini ialah mustatir ataupun tak nampak ataupun dikenali sebagai
hidden. Hidden tu siapa? Hidden tu siapa? Yang menentukan siapa yang hidden tu adalah alif ini. Alif ini. Apakah indikator kalau alif ini ada pada fi'il mudhari', tak ada mudhari'nya alif, maka dia punya pelaku dia tu adalah saya. Mana sayanya? Saya tak ada lah. Saya tak ada. Tak ada saya. Tak ada yang saya kat sini. Cuma ada indikator sebagai saya je. Ketiga ini kita katakan fi'il mudhari' ini mustatir. A'udhu, fi'il mudhari', dia punya pelakunya dhamir mustatir ataupun hidden, dan kita anggap ia adalah saya. Ada yang kata kenapa pula hidden ni? Ada ni alif ni. Ini alif ini, alif hamzah ini, tuan-tuan dan puan-puan. Faham guru-guru dan asatizah sekalian, alif ini bukan tanda fa'il, tanda pelaku. Alif ini, hamzah ini adalah hamzah mudhari', tanda ataupun simbol mudhari' sahaja. Tetapi melalui simbol mudhari' ni kita boleh tahu siapa pelakunya sebagai indikator. Benda indikator dalam bahasa Melayu, indikator, penunjuk. Penunjuk kepada bahawa kata kerja ini pelakunya adalah saya. Mana tandanya? Tak ada tanda. Jadi mustatir lah. Mustatir lah tu. Itulah konsep mustatirnya. Sebab dia nak jadi pelaku, nak jadi simbol pelaku ataupun dhamir pelaku, dia mesti duduk di hujung ataupun di akhir kata kerja tu. Kalau tak ada di akhir tu, maka mustatir lah dia. La a'budu ma ta'budu. Saya nak fokus dua perkataan ini. Ini fi'il mudhari' ya. Macam mana kita tahu dia ni fi'il mudhari'? Alif ni lah. Alif ni. Ta'budun. Macam mana kita tahu fi'il mudhari'? Ni. Sebab kita ada indikator untuk fi'il mudhari' ada 4, iaitu ya. Kalau tak ada ya ialah hamzah. Kalau tak ada hamzah ialah ta dan nun untuk kami ya. Itu dua je lah fi'il mudhari' ni. A'budu dengan ta'budu. Ada orang tanya, al-kafirun ni ustaz, ni fi'il apa? Ya Allah. Ini kena kembali balik kepada pelajaran 2-3 lah ni ya. Sebab al-kafirun ni tak termasuk dalam kata kerja ni. Sebab ada hilal dan sebagainya ya. Okay, baik, kita tengok siapa pelaku dia bagi perkataan a'budu. A'budu ni pelakunya ialah, tak apalah saya ambil perkataan ta'budun dulu. Ta'buduna ni pelaku dia siapa ya? Ta'budun, dia adalah kata kerja dari bejat fi'il mudhari' jatuh pada wazan nombor. Ini nombor 1 tadi. Daripada perkataan abada, fi'il mudhari'nya ya'budu, lepas tu indikator keluar pada ta'budu, lepas tu akhirnya menjadi ta'budu. Nah, siapakah pelakunya? Pertama pelakunya adalah ramai, iaitu wow. Menunjukkan ramai. Siapa ramai itu? Mereka ataupun kamu? Nak menentukan mereka ataupun kamu. Wow ni ialah indikator ni. Jadi ta'budun ialah kamu. Kamu ramai-ramai sembah. Maknanya perkataan kata dasar ta'abada ya'budun sembah. Kamu ramai-ramai sembah. Kamu sembah. Kamu sembah. Mana kamunya? Wow ni. Bagaimana kita kata wow ni kamu? Sebab dia ada ta'buduna, kamu sembah. Kita kembali kepada perkataan a'budu. A'budu ni siapa yang sembah? A'budu. A'budu ini juga fi'il mudhari' daripada wazan yang sama, daripada kata kerja yang sama. Abada ya'budu. Cuma perkataan a'budu juga fi'il mudhari', indikatornya adalah alif depan ni. Siapakah pelakunya? Maka pelakunya ialah, tengok depan ni tidak ada perkataan yang bagi depan, maka langkah pertama dah tak boleh pakai. Maka langkah kedua, tengok depan ni kalau ada simbol ataupun dhamir, tak ada juga. Langkah kedua tak boleh pakai. Maka mustatir lah ia. Apabila ia mustatir ataupun hidden, maka kita boleh tahu dia punya pelakunya melalui indikator ataupun tanda fi'il mudhari'. Jadi siapakah pelaku bagi perkataan ataupun kata kerja a'budu? Betul. Kata kerja a'budu ini fi'il mudhari', pelakunya adalah ana, saya. Jadi cukuplah kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.